Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah pertama-tamanya dan selama-lamanya, memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tanda syukur kita yang tidak terhingga pada pagi yang berbahagia ini, seperti yang dijadualkan. Pertemuan kita setiap Isnin jam 10.30 pagi ataupun lewat sedikit, untuk kita sama-sama mengambil manfaat dalam tempoh 1 jam. Kita berusaha memahami segala isi kandungan, mesej, petunjuk yang Allah nak sampaikan dalam suratul Al-Fatihah. Semua orang sedia tahu bahawa Al-Fatihah adalah wajib dibaca dalam mana salat. Tak ada salat yang tidak wajib membaca suratul Al-Fatihah. Jadi moga-moga pengisian ini dapat menambahkan lagi rasa khusyuk kita dalam solat, sebab kita dah faham, dan dapat menambahkan lagi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini kita berada di buminya, kita makan rezekinya, kita menggunakan udaranya. So moga-moga makin kita belajar, makin kita kenal Allah, maka makin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kata ia boleh mendekatkan diri kita kepada Allah? Kerana dalam suratul Fatihah mengandungi nama-nama Allah yang terpuji, nama-nama Allah yang mulia, ataupun disebut dengan istilah Asmaul Al-Husna. So seperti yang kita janjikan, pagi ini kita akan menyambung siri yang kedua berkenaan dengan perbahasan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pada minggu yang lalu, pada minggu lepas, kita telah menyebutkan apakah makna di sebalik penggunaan perkataan dengan, dan kita telah kupas bahawa faedah-faedah yang kita dapat kalau kita memulakan sesuatu amal-amal, buat mana-mana pekerjaan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ada banyak faedahnya. Okey, dapat keberkatan, minta tolong Allah, tanda ingat Allah, sebagai apa? Sebagai nak menjaga niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah sebut pada minggu lepas juga, ada beberapa waktu, ada beberapa ketika, ada beberapa amal yang disunahkan untuk kita menyebut pada permulaan amal itu adalah kalimah Bismillah. Kita dah sebut minggu lepas, macam ketika nak memulakan berwuduk, ketika kita nak menyembelih haiwan, ketika kita berburu, ketika kita makan dan kita minum. Dan kita juga telah sebut pada minggu lepas, iaitu ketika mana kita nak melakukan sesi ruqyah, iaitu sesi jampi kita baca. Ya, kita telah sebut pada minggu lepas. So moga-moga ada yang dah mula menjampi diri sendiri, mungkin dia dah mula menjampi orang lain. Cuma saya berhutang sedikit bacaan tentang zikir ni. Saya kata saya nak edarkan, nanti saya buat kemudian lah. Dan Alhamdulillah, baru-baru ni pun saya ada seorang ni lah, dia duduk kawasan ni juga lah. Okay, dia minta tolong sebenarnya sebab dia kena dia tak boleh tidur 3 hari. Dan dia kata dia seperti ada rasa macam cemas. Dia panggil apa? Anxiety. Nampak sangat penat dan sebagainya. So minta bantuan lah. Saya ni sebenarnya seboleh-bolehnya saya tak nak involve. Kalau ada orang lain boleh pergilah, tapi sebab dah keadaan terlalu
apa kita kecemasan, bantulah juga. So alhamdulillah dengan bacaan suratul Fatihah dengan beberapa ayat-ayat Quranul Karim kita letak di kepala dan kita rukyah di sebelah kanan lah, kiri kanan dia. Dan alhamdulillah dia masa kita baca Al-Fatihah, kita mulakan dengan zikir-zikir ayat Quran ni, dia dah mula rasa mengantuk. Sebelum 3 hari dia tidur, kita rasa dalam kepala dia. Dikhabarkan ada jin, kita pun tak tahulah kan betul tak betul, tapi wallahu taala alam. Tapi alhamdulillah dengan kita meyakini suratul Fatihah. Sebab kita belajar sebelum ni adalah suratul Fatihah sebagai apa? Sebagai ruqyah. So boleh yakin, lagi kita faham, lagi kita yakin, lagi kuat kita punya jampi tu. Okey, itu selingan lah. Okey, kemudian kita telah sebut pada minggu lepas, kita berhenti dekat amal hatta kan sebelum kita bersama dengan pasangan melakukan hubungan badan pun dituntut di dalam agama untuk membaca depannya ada bismillah, lepas tu doa lah yang khusus tentang hubungan badan. Kenapa? Antara kelebihan dia adalah Allah melindungi. Kalaulah Allah takdirkan lahirlah anak daripada hubungan badan itu, Allah lindung daripada syaitan. Sebab syaitan ni dia memang tak akan lepaskan sedikit waktu pun untuk tidak merosakkan, tidak memberi gangguan kepada anak-anak Adam. Kita semua tahu, atau kalau kita lahir saja budak menangis, kita menangis tu maksudnya kalau doktor kata normal lah kan, budak tu menangis kan, sebenarnya ia adalah hasil juga daripada gangguan daripada syaitan. Cuma ada seorang sahaja bayi yang dia tidak menangis apabila dia dilahir, berkat doa yang dibaca oleh neneknya supaya Allah lindung dia daripada syaitan. Siapakah lelaki itu? Lelaki itu seorang bayi dia lelaki. Nenek dia doa dia dan cucu dia keluar memang tak menangis, memang dia elak daripada gangguan syaitan. Sebab jin dia akan ganggu bayi tu, dia tak menangis tu. Apa tadi kan? Dia punya ada Nabi Isa Rasulullah SAW. Dalam hadis sebut neneknya baca dalam surah Ali Imran tu kan, ketika dia kan ketika maknya Maryam sedang mengandungkan Maryam, jadi mak dia kan telah bernazar mana-mana anak dalam kandungan dia ni dia nak jadikan dia sebagai memberi khidmat kepada agama. Dia kalau macam kita ni, dia panggil, kalau macam kita ni macam tok siak lah, kerja dia duduk di masjid saja. Tetapi yang dikandungkan itu adalah perempuan, tapi tetap ditunaikan nazar dia lah. Itu yang dia doa siap-siap. Dia kata a'udzu, ada dalam Al-Quran tu dia kata aku u'izuha, dia kata aku berlindung kepadamu ya Allah Maryam ni dan zuriat dia daripada syaitan. Jadi bacaan bismillah yang kita baca sebelum badan ni nampak macam ringkas, tak ada apa-apa, tetapi Allah memelihara daripada syaitan. Sebab tu kalimah bismillah ni kalau difahami betul-betul, dia akan menjadi sebagai pendinding lah kepada kita. Okey, itu untuk beberapa amal. Okey, ada lagi yang kita belum selesai. Okey, antaranya adalah kalimah bismillah ni kalau akan baca setiap hari adalah kalimah bismillah selalu kita sebut tu, yang la yadurru ma'asmi syai'un tu, tapi depan dia apa? Bismillah tu. Dia penting depan tu. Kalau sebut allazi la yadurru tak bagi manfaat, tapi kerana ada bismillah dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak memberi mana-mana mudarat, tidak membahayakan kalau disebut bersamanya dengan nama Allah itu sesuatu di langit dan di bumi. Dan Allah tu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kena baca sebanyak 3 kali. Ini di antara zikir yang kita digalakkan membaca pagi dan petang. Kenapa pagi? Kenapa petang?
Sebab kita tahu dalam Al-Quran menyuruh kita zikir pagi dan petang. So baca 3 kali. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi kata apa? Nabi kata illa lam yudurruhu syai'un, melainkan Nabi kata tidak akan ada sesuatu yang akan memberikan mudarat pada dia. Amankan. Sebab kita ni tak tahu keluar rumah ada risiko apa, dalam rumah ada bahaya apa. Kita tak tahu. Yang tahu tu adalah Allah yang Maha mengetahui. Tetapi sebab tu kita sebut pada ayat hujung zikir tu, dialah yang Maha mendengar dan dialah yang Maha mengetahui. Dia mendengar orang nak sihir apa, dia mendengar orang nak buat apa kat kita. Allah Maha mengetahui. Tetapi sayang kalau kita tak usaha untuk dinding diri kita. Jadi antaranya baca bismillah. La yadurru ma'asmi syadina syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang ni semua hafal. Memang Nabi sebut thalatha marrat, 3 kali. Okey. Kemudian di antara tempat yang kita elok membaca bismillah, kalau kita sebut bismillah ni maknanya cukup bismillah pun tak apa. Kalau tak ada Ar-Rahman Ar-Rahim pun tak apa, bismillah pun cukup. Antaranya adalah ketika masuknya waktu senja. Dulu orang tua kita, kalau kita kampung-kampung, dulu orang tua selalu kita pesan apa kalau senja? Duduk rumah, balik kan, balik, masuk rumah, tutup pintu, lepas tu tutup tingkap semua tu, lepas tu tu je ke macam mana? Okey. traffic jam. Time tu apakah? Traffic jam. Okey, betul. Di dalam hadis memang Nabi sebut, ni dalam hadis riwayat Al-Bukhari juga riwayat Muslim. Orang tua kita cakap dah betul dah. Cuma dia tak memberi justifikasi saja. Kan? Balik, dah main tu balik, dah senja balik. Kenapa? Memang dalam hadis mengatakan apabila dah masuk menjelang petang, dah macam nak ke senja, nak masuk ke maghrib, memang Nabi suruh panggil anak-anak masuk ke dalam rumah. Kerana pada waktu itu syaitan yantashiru hina idzin. Syaitan memang sedang berkeliaran. Memang waktu tu berkeliaran. Nabi kata kalau nak bagi dia keluar biar lama sikit. Macam kalau kita maghrib dalam 7.10, dah lama sikit 8 ke baru boleh untuk dia keluar kembali lah. Okey, tak nak balik pun tak apa, lepas tu dah tak ada lah, dia balik lah. Tapi waktu maghrib tu dipanggil kembali sebab syaitan sedang berkeliaran. Okey, lepas tu Nabi kata apa? Tutup pintu-pintu kamu dengan menyebut nama Allah. Lepas tu kita pesan Kak Long, tutup tingkap tu tapi jangan lupa baca bismillah. Tutup pintu tu jangan lupa baca bismillah. Kalau rumah kampung memang kena macam kita, rumah dah memang kadang memang pintu dah grey semua tu kan. Cuma tutup pintu lah, dulu kan tingkap terbuka. Itu yang paling baik kalau Adabi tu. Adabi kan pasti tingkap tu boleh terbuka kan. Lepas tu tarik balik kan. Zaman dulu ada tingkap tu. Kita zaman moden ni dah tingkap dah terkunci dah. Pintu je lah. So baca bismillah. Tingkap baca bismillah. Kenapa? Kerana kata Nabi fa inna syaitan, kerana syaitan la yuftahu baban mu'allaqan. Syaitan tidak akan dapat membuka pintu-pintu yang sudah tutup dengan nama Allah. Walaupun kita fikir logik, bolehlah syaitan termasuk, ada ruang, ada udara, tak. Soalannya macam bismillah tu jadi dinding lah. Tu tingkap bismillah. Syaitan tak akan masuk ikut tingkap baca bismillah. Tutup pintu, bismillah. Dia tak akan masuk. Lepas tu pula Nabi kata apabila waktu malam hendaklah kamu tutup bekas-bekas makanan kamu. Kalau ada nasi ke, ada lauk ke, maka Nabi suruh tutup. Gunalah apa pun benda nak tutup. Kenapa agak-agak? Nabi suruh tutup dan menyebut bismillah. Jin makan. Jin akan makan tu tahu lah. Jin makan lagi ludah. Kencing lah. Mana dapat dia ludah, kesian dekat jin. Asyik jin je kena. Tension jin tau tak. Semua je kena. Sebenarnya apa cicak tu dari sudut umum nak menjaga daripada kekotoran cicak ke, lipas masuk sebagainya. Tapi dari sudut agama sebenarnya Nabi kata kita tidak, Nabi kata tidak mengetahui sebenarnya pada waktu bilakah
malam bilakah wabak tu boleh turun. Oh. Kerana kalau kita biar air, kita nak minum lagi, kita tak tutup dia, Nabi takut malam tu wabak jatuh, wabak tu datang. Sebab tu wabak tu kita tak tahu malam bila wabak tu boleh datang. Lepas tu Nabi tak kita tutup. Ini bermakna wabak mungkin dia merembak pada waktu malam. Wallahu ta'ala alam. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dari sudut penggunaan kalimah bismillah. Bukan sekadar kita baca bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Kenapalah bismillah ni? Yang kita tahu sebelum makan dan minum je. Rupanya bismillah ni sangat powerful. Sebab kita dah ulas dah. Bismillah tu apa? Dengan nama Allah. Apabila sebut je dengan nama Allah, seolah-olah kita menyebut semua nama Allah aku sebut dengan nama Allah. Kita dah bincangkan pada sesi yang lalu. Okey, kemudian antara tempat lain kita digalakkan membaca bismillah adalah ketika keluar daripada rumah. Keluar rumah baca bismillah. Paling pendek. Tapi kalau lebih sempurna, lepas tu ujungnya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahi. Tapi depannya bismillah. Dengan nama Allah. Kita kata dengan nama Allah, apa saja nama Allah yang mulia, aku minta tolong, aku minta berkat. Kan? Tawakkaltu, aku bertawakal ke atas Allah. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan apa yang Allah berikan. Maka setelah dia keluar pada rumahnya, maka malaikat akan kata kepadanya 3 perkara. Malaikat kata apa? Kufita. Malaikat kata apa? Yang pertama, malaikat sebut engkau telah diberikan kecukupan. Kecukupan ni maksud dia apa saja yang kita tidak ingini berlaku, Allah akan kabulkan. Yang kedua, malaikat kata apa? Wa wuqita. Engkau telah diberikan perlindungan. Yang ketiga, wa tanahha anhu syaitan. Dan syaitan pun akan menjauhinya. Kita ni sebenarnya macam ni. Kita patutlah kadang-kadang kita ni kenapa mudah sangat orang influence kita. Kenapa iman kita mudah sangat jatuh. Kita dalam rumah dah baca Quran tadi, sembahyang duha dah baca Quran, baru je pergi kelas akan belajar. Tapi sekali keluar lagi macam hilang dia iman dia. Kenapa tahu? Betul tak? Antara itu sebab kita telah diserang oleh syaitan. Orang perempuan hati-hati. Perempuan memang menjadi serangan syaitan. Jadi kita belajar kemudian nanti pasal syaitan. Sebab jarang orang perinci belajar tentang syaitan. Sebenarnya apabila keluar, mula ingat tak? Mula-mula dalam rumah kita dah okey dah semayang, dah baca Quran, dah istighfar. Kan iman kita dah macam tahap tinggi dah. Keluar rumah saja macam-macam adukan dia. Jadi salah satunya mungkin daripada syaitan. Mungkin dalam rumah kita senang salat, senang. Tapi kalau keluar ni Allah nak semayang lambat je. Kan? Lepas tu nak buang solek-solek lagi pun alamak. Jadi nak kena ni lagi tu tak syaitan tu. Kan? Maka iman kita dah mula goyah. Sebab itu bila kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa quwwata illa billah tadi tu, maka Allah akan lindung kita daripada syaitan. Supaya kita keluar ni kita tak dipengaruhi oleh syaitan. Tapi kena baca doa yang lain juga. Doa yang Nabi pernah ajar tu, doa keluar rumah. Sebab salah satu doa Nabi tu yang Nabi baca tu, yang Nabi kata, aku memohon kepadamu, lindungilah aku daripada aku dizalimi ataupun aku menzalimi. Aku menjadi sesat atau aku menyesatkan orang. Sebab kita ni bila keluar, kita boleh pengaruh orang tau. Mungkin kalau kita tak pengaruh orang kat luar pengaruh kita. Jadi sebab tu doa awal-awal siap pada Allah. Okay, ini dikaitkan dengan bacaan bismillah tadi tu. So Allah lindung, mungkin Allah lindung rumah tu, Allah melindungi diri kita. Cuma pintu kena kunci kan lah. Jangan kata tak apa, mama dah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mesti orang tak nampak punya, tak ada. Dia kena usaha baca. Okay, begitu juga masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, tahu doa apa? Doa apa masuk rumah? Doa apa?
doa masuk rumah. Selepas bagi salam. Ya, ada doa tu. Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillahi walajna wa bismillahi khurajna. Kalau boleh tampal dekat depan rumah. Dengan nama Allah aku keluar, aku masuk. Sebab kita tak tahu dalam rumah tu menanti apa. Kita tak tahu. Okey, kita tak tahu apa-apa. Jadi kita doa kepada Allah. Dan kalau kita baca hadis, apabila kita baca je zikir masuk rumah, maka syaitan akan kata, habis harapan kita tak ada tempat nak malam ni. Tak ada tempat nak bermalam. Tapi kalau kita tak zikir masuk rumah, kita tak baca bismillah, syaitan kata kita ada tempat nak bermalam malam ni. 5 bintang. Tingkat tinggi pula tu. View cantik dia kata. Nanti bismillah. Betul. Hadis sebut macam tu. Cuma tak sebut bintang tu, saya sebut lah. Begitu juga kalau kita makan tak makan lah. Makan pun tak ada bismillah, saya kata kita ada tempat untuk kita kongsi makan. Sebab tu sangat powerful kalimah bismillah. Sebab tu kadang-kadang kenapa kita masuk rumah tak tenang juga. Walaupun rumah kita besar, rumah kita cantik, tapi hati tak tenang, serabut. Lepas tu benda kecil boleh gaduh jadi besar. Sebab kita membawa bersama sekali syaitan masuk rumah kita. Syaitan sifat dia panas. Syaitan sifat dia panas. So bila dia panas, dia akan mudah bagi kita panas lah. Kita pun jadi panas pula. Cepat sangat panas. Panggil pula kawan yang panas. Anak buat kotor sikit kita dah mula panjang. Lepas tu ada sekitar pula dengan pasangan, habis. Syaitan pula memang kerjanya nak pisahkan orang. Puncanya apa? Bawa syaitan masuk. Dah lah kalau kat luar tu dah kena dengan syaitan lah, masuk rumah kena syaitan. Lepas tu kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak, kenapa penat sangat, serabut sangat, tak ada ketenangan, kadang-kadang syaitan. Lepas tu kita kena banyak ingat pada Tuhan. Okay. Lepas tu kalau masuk tandas pun jangan lama-lama. Ni kadang masuk tandas sampai boleh baca surat khabar habis. Satu novel habis. Orang lelaki seokok habis. Kan? Sebab tu bila kita keluar tandas, bila kita keluar pada tandas, apa zikir kita baca? Apa zikir kita baca? Kita katakan minta ampunan kan, ghufranaka. Keampunanmu. Bayangkan keluar tandas minta ampun. Apa aku buat tadi sampai minta ampun ni? Sebab kita telah memutuskan waktu ingat Allah. Bila tak ada orang nak subhanallah, 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 subhanallah. Bingung dia. Tak boleh, haram hukumnya. Lepas tu kita kena macam sekadar lepaskan hajat, dah cukup. Lepas tu keluar, minta ampunan Allah. Sebab kita putuskan zikir. Iyalah sebab lepas tu kita selalu diikuti oleh syaitan. Tengok perempuan, memang syaitan akan attack dia. Okay, itu kita belajar kemudian nanti syaitan. Cuma kita nak kait dengan kalimah bismillah. Jadi perbanyakkanlah baca bismillah dalam semua perkara. Apa kebaikan buat. Moga-moga kita buat di ikhlas. Kita tak rasa macam nak masak tu macam masak bodoh-bodoh je lah. Tadi Islam masak bodoh-bodoh. Semua ibadah. Semua ibadah. Ya, supaya ialah hidup kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbahasan tentang bismillah. Sekarang kita nak mantapkan lagi bismillah itu dengan membincangkan kenapa ada nama Ar-Rahman dan kenapa ada nama Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Okey. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Pernah bincang tak ataupun pernah mempelajari tak kenapa sebelum Allah letak Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim, dia letak dulu nama Allah Ar-Rahman. Yang kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim lah. Okey. Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim, dia adalah nama yang paksi dia sebenarnya menceritakan tentang rahmat. Pernah tak Allah sebut rahmat, rahmat? Orang kata cari rahmat, cari rahmat. Sebenarnya apabila sebut tentang rahmat, rahmat itulah terkandung pada nama Ar-Rahman dan juga nama Ar-Rahim. Okay. Kalau nak bincang apa tu Rahman, apa itu Allah Ar-Rahim, kena tahu dulu
rahmat. Sekejap saya akan kupas rahmat Allah. Percayalah, lepas kita faham tentang Allah tu Rahman dan Rahim, kita akan jadi manusia yang akan jadi sangka baik pada Allah. Percayalah. Kita akan jadi manusia yang rasa macam sangat sayang pada Tuhan. Kita akan jadi manusia yang cinta dengan takdir. Kita akan jadi manusia yang syukur kalau kita kenal Ar-Rahman dan Rahim. Macam kita, kalau kita tahu macam kita kata mak, kalau kita tahu mak kita ni sangat penyayang, so apa tindakan kita pada mak kita? Sebenarnya itulah kita nak kupas berkaitan dengan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, sebelum saya perbincangkan tentang apa tu Rahman dan apa Rahim, kita kena catat dulu dalam Quran dalam Quran nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni dia selalu berpasangan. Dia dua-dua tu dia berjalan. Ar-Rahman lepas tu Ar-Rahim. Okey, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni selalu dia bergandingan. Di dalam Al-Quranul Karim kita akan jumpa 6 kali. Ada 6 tempat lepas nama Rahman Allah tak Rahim. Ada 6 kali. Sebenarnya Ar-Rahim dengan Ar-Rahman dia bergandingan bersekali dalam satu ayat tu ada disebutkan sebanyak 6 kali. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. 6 kali. 6 kali tu, ke-6 tempat itu semua Ar-Rahman ke depan dulu. Rahman baru Rahim, Rahman baru Rahim, Rahman baru Rahim. Kenapa? Apa mana tempat salah satu Allah sebut ada Ar-Rahman dan Rahim selalu berpasangan? Antaranya dalam surah apa? Ar-Rahman dan Rahim jadi sebut selalu berpasangan. Fatihah. Ingat tak jumpa jawapan tu? Ar-Rahman Ar-Rahim lah. Okay. Tapi kenapa Ar-Rahim tu dikemudiankan, didahulukan Ar-Rahman? Sebab tempat lain tempat ayat lain Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim tu Allah selalu ganding dengan nama-nama lain. Allah pernah gandikan Ar-Rahim dengan At-Tawwab, Ar-Rahim dengan Al-Aziz, Ar-Rahim dengan Ghafur. Tapi kalau dengan nama lain Rahim pun Allah selalu letak belakang lah. Tapi kenapa Rahman dan Rahim? Allah kedepankan Rahman, Allah kedepankan Rahim. Ni kita akan perbincangkan. Sebab tu kalau kita mendalami ayat Quran, sebenarnya setiap peletakan kalimah tu, patah perkataan tu, dia ada mesej sebenarnya. Quran ni dia, sebab ingat ayat Quran tu adalah kalam Allah. Allah dia berkata-kata. Allah tak kata macam kita kalau berkata tu macam banyak yang saja-saja kan. Aku pun tak tahu kenapa aku kata macam tu kan. Kadang kita pun entahlah. Allah Ta'ala tidak ada sedikit pun yang dia tidak berkata-kata pada ayat Quran tanpa hikmah. Mesti ada hikmah dia, mesti ada alasan dia. Cuma pihak kita sajalah nak kena mencari kenapa kau sebut Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Ini kita akan bincanglah. Ada 6 tempat dalam Quran yang Allah sebut Ar-Rahman secara berpasangan. Baik. Tapi saya sebut peringkat awal untuk faham Ar-Rahman, untuk faham Ar-Rahim, dia cerita tentang Rahman. Dia cerita tentang Rahman. Okey. Dan menariknya juga, kalau kita cari nama Ar-Rahman dalam Quran, cari nama Ar-Rahman, 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 kita akan jumpa sebanyak 57 kali disebut Ar-Rahman, ada 57 kali. Cuma saya nak sebut 57 tu panjanglah pula. Habis menyebut masa dengan surah apa je. Tapi 57. Nanti saya akan bagi nota tambahan. Jangan bimbang. Nanti saya bagi nota tambahan nanti. Jadi siap sedia dengan satu file khas. Sebab kita akan tebuk file tu. Panjang. Okey. Tetapi nama Allah Ar-Rahim di dalam Al-Quran Allah ulang sebanyak 120 kali. Dari sudut jumlah bilangan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim lebih banyak daripada Ar-Rahman. Ar-Rahim 120. Tapi Ar-Rahman berapa kali tadi? 57 kali. Kalau kita ukur dari sudut jumlah banyak nama Ar-Rahim berbeza dengan Ar-Rahman, tentulah Ar-Rahim kena duduk nombor 1.
Ar-Rahim baru Ar-Rahman. Betul tak? Kalau disebut bilangan nombor lah. Tetapi kenapa Allah letak Rahman dulu baru Ar-Rahim? Tunggu kita bagi jawapan nanti. Ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi kita baca, kenapalah kau sebut nama Rahman dulu baru Ar-Rahim ya Allah? Sedangkan nama Ar-Rahman tu 57 kali je. Ar-Rahim tu sebanyak 120 kali. Kenapa ya Allah? So kita ke monolog tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Nanti kita akan perincikan. Baik, setakat ni jelas? Okey, sekarang untuk tahu apa tu Rahman dan apa tu Rahim, kita kena bincang dulu tentang Rahman Allah. Okey, sebelum saya teruskan, apa yang tuan-tuan dan puan pernah belajar, tentang apa beza Rahman dengan Rahim? Untuk semua kan? Rahman tu untuk Muslim dan non-Muslim. Rahman adalah nama Allah, sifat Allah yang Allah berikan kepada semua. Okey, ada semua umum lah, Muslim ke tak Muslim. Kalau Ar-Rahim, Untuk orang beriman je. ada orang beriman sahaja. Di mana maksudnya, adakah Rahman ya Allah ini hanya terpakai di dunia sahaja, di akhirat tidak ada, ataupun Ar-Rahim tu di akhirat sahaja? Disipat banyak di akhirat nanti kan. Di akhirat, okey. Ada kaitan dengan seperti yang Kak Liza sebut tadi itulah. Okey. Dari sudut bilangan huruf Ar-Rahman ni dia ada 5 huruf. Dia ada 5 huruf. Ha, mim, alif, nun. Tapi kalau Rahim 4 saja. Ra, ha, ya, mim. Rahim. Kenapa jadi 5 Rahman? Sebab dia letak yang macam tanda tu, kan? Rahman. Okey, faham begini ya? Dalam Al-Quran, salah satu teknik untuk menunjukkan dia panggil apa? Nak menunjukkan macam superlatif. Superlatif apa dia panggil apa? Superlatif ni dalam bahasa Melayu kita macam ni. Dia panggil untuk menunjukkan bersangatan. Macam kita nak guna sangat, dia boleh dilihat pada penggunaan huruf. Begini, dalam Quran ya, dalam salah satu cara nak faham sesuatu maklumat, dia tengok bilangan huruf. Kalau macam Rahman 5 huruf, Rahim 4. Maknanya Rahman ni maknanya lebih kuat lagi daripada mana Rahim. Emphasis. Emphasis macam menekankan ya. Dia macam ni, macam kita nak kata, macam kita ada istilah good, better, the best. Kita nak kata yang macam last kali tu. Okey, begini. Kalau Allah guna alif nun macam Rahman, ada alif nun, man, ada alif nun tu kan? Kalau ditambah alif nun, dia akan membawa kepada makna yang sangat macam makna yang plus macam mo. Sebab Rahman dengan Rahim, dia datang daripada kalimah rahama, rahim. Semua orang faham kalau sebut Rahim ni lembut kan. Lepas tu orang Melayu pakai Rahim, silaturrahim, Rahim. Jadi kalau faham Rahman dan Rahim tu, ingat istilah nama Rahim, Rahamim. Perempuan pun, kita pun berada dalam Rahim ibu. Rahim lembut. Silatul Rahim. Kenapa panggil silatul Rahim? Rahim tu. Jadi Rahman dengan Rahim tu, dia memang root word dia daripada huruf Rahamim. Rahim. Maknanya kalau Rahim ni macam sebut pun lembut dah. Rahim maknanya apa? Kalau silatul Rahim maknanya melibat kepada apa? Kasih sayang, melibatkan kalau Rahim ibu melibatkan apa? Kelembutan. Sebab tu Rahman dan Rahim dia sangat berkaitan dengan kasih sayang Allah. Tapi macam mana bentuk kasih sayang tu? Ini kita akan bezakan nanti. Rahman dengan Rahim. Okey. Mudahkan perbahasan sebab saya tak nak terlalu teknikal sangat, tapi kena juga, tapi cuba dalam keadaan yang paling mudah. Okey. Rahman dengan Rahim ni dia mengandungi makna yang kalau kita kata sayang,
Kalau nak kata sayang tu banyak sangat, kita kata tambah alif nun. Contoh kita kata, saya sayang awak. Orang tu tanya balik, sikit ke banyak? Kan orang tanya kan, sikit ke banyak? Ceteka. Kita kata, saya sayang awak. Nak kata sikit ke banyak? Kita kata ada alif nun. Oh, ada alif nun. Okey, lepas tu kita guna ada Banyak lah. Saya benci awak. Sikit ke banyak? Ada Ada alif alif nun. nun. Sebab dia macam tu. Dia panggil, kalau nak panggil macam istilah, dia ada alif nun. Banyak kita Quran ada alif nun. Macam Qurban, Rahman, dia ada alif nun. Alif nun tu menunjuk kepada makna yang bersangatan. So much Macam mahal. Yes, macam so much lah. Itu salah satu cara nak memahami. Kalau macam marah kan, kalau macam marah, perkataan root word dia ghadaba, ghadaba, marah. Tapi kita marah sangat, alif nun. Jadi ghadaban. Kalau malas, kasala, kasal, malas. Kalau malas sangat, alif nun. kaslan. Faham tak? Lepas ni orang yang belajar tadabbur dia tahu. Ada yang ni tak lindung. Lapar sangat lah, dia kata lapar lah. Kau ni lapar sangat ke? Lapar macam mana ni? Alif nun. Faham tak tu? Okey. Dia cakap alif nun ni kita faham lah. Faham lah lebih. Dia macam maknanya kalau Rahman, maknanya Rahim tu dah sayang. Sayang yang sangat. Tambah alif nun, Rahman. Jadi bila orang faham tentang Allah tu, selama ni aku salah sangka pasal Allah. Aku dia kan bawa pandai tu kan. Tuhan nak kata dia sayang sangat. Kita tak jumpa terjemahan kita. Dia tak tulis Tuhan yang, cuma kita jumpa kata Maha lah. Kita jumpa kata Maha tu lah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi kita tak nampak lagi dekat Maha tu. Lepas ni kita belajar, Allah Ta'ala macam istilah korban. Korban kan? Korban tu maksud dekat. Qoruba, dekat root word dia. Tapi nak kata sangat dekat, alif nun, qurban. Jadi Tuhan kata dia sebenarnya dia sangat, kita tak boleh nak kata sangat tu macam bersangatan. Allah ulang pula sebanyak 2 kali dalam Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Rahman Rahim. Ulang lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi selama ni kita hidup, kita mengeluh, kita rasa marah orang dapat lebih daripada kita. Kita rasa macam kenapa saya jatuh di tipe tangga, kenapa Allah bagi aku pasangan macam tu, kenapa aku dapat anak macam ni, kenapa rezeki aku macam ni, kenapa aku warna kulit aku macam ni, kenapa aku tak lawa macam dia, kenapa. Sebenarnya kita terlupa, sebenarnya Tuhan buat kita macam tu, Tuhan takdirkan kita macam tu. Lepas tu ada sesuatu sayang yang Tuhan nak bagi. Dia macam kita lah. Kita tertanya, kenapa lah mak aku ni marah kat aku, kenapa lah mak aku ni bebe je dekat aku. Sebenarnya mak kita bebe bukan sebab mak kita benci. Nampak cara kita orang kita kan, mak saya kan asyik apa marah juga saya, mak tak sayang saya kan. Macam kita nak bagi contoh lah, Allah Ta'ala patah lagi lah, tak dapat nak di analogi kan. Sebab kita tak kenal mak kita. Betul tak? Sebenarnya begitu jugalah kita tak kenal Allah kita. Itu yang kita moga daripada perkataan Rahman tadi tu kita kena pegang selepas ni apa jadi pun. Kenapa Allah sakitkan aku? Dia tanda Allah sayang dekat aku. Sebab Allah sayang kat aku kan? Kenapa Allah bagi aku rezeki yang sedang-sedang je? Kenapa tak lebih je? Banyak Allah sayang kat aku. Sebab sayang Allah pada kita bukan sama seperti kita ni faham. Kita ingat sayang Allah pada aku, Allah bagi aku kaya. Tak. Sebenarnya Allah sayang pada kita. Allah tahu kalau kau kaya kau jadi apa. Ni kau lupa diri, mungkin kau lalai. Jadi Tuhan nak bagi dia betul lah. Tuhan kata dia ni kena bagi musibah dekat dia ni supaya dia kembali pada aku, dia bagi. Tuhan sayang. Tapi sebab kita tak kenal Tuhan tu, kita nampak macam bagi kita yang seronok-seronok je tanda Tuhan cinta. Yang tak seronok tu tak, sebab kita salah. Betul. Sebenarnya benda susah yang Allah jalankan bukan benda Tuhan tak sayang. Kan? Dia ada.
Sayang Tuhan, kita tak nampak dekat dunia, dan kita nampak di akhirat. Nanti kita kena nanti dekat waktu kita kupak Rabbul Alamin, kita akan ulang balik nama Ar-Rahman tadi. Pegang mudah aja. Apa yang Allah aturkan setelah kita usaha. Dengan kita usaha, sebenarnya ada sayang Allah pada setiap yang kita lalui dalam hidup. Jadi kita tak nampak, kita tak tahu. Cuma kita kata, ya Allah, aku doa, aku minta pendinding, aku buat begini-begini, ya Allah, aku tahu Kau Maha menyayangi. Nanti kita akan belajarlah cara macam mana aplikasi Allah tu Ar-Rahman. Kemudian, okey, sikit sebanyak boleh faham Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu. Kita akan kupas lagi lah Rahman dengan itu bezanya apa. Okey. Apabila bincang tentang nama Rahman Rahim, maknanya kita kena bincang tentang rahmat Allah. Kalau kita kata rahmat Allah ni luas tak? Kita kata luas, banyak. Macam ni kita kata luas dan banyak sebab ada alif nun. Rahmat Allah, banyak tak rahmat Allah? Banyak. Kenapa? Ada alif nun, rahmat. Okey. Saya nak kongsikan kepada kita semua, walaupun kita dah pernah dengar hadis yang Allah ni sebenarnya sayang kat kita, Dia tak nak kita masuk dalam api neraka. Dan ada banyak hadis yang Nabi ceritakan tentang rahmat dia. Okey, saya nak sebutkan satu contoh hadis. Pernah dengar hadis yang Allah ada satu rahmat tak? Pernah dengar tak hadis tu? Allah mempunyai 100 rahmat. 100. Dalam hadis tu. 100. Okey. 100 rahmat. Okey. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah memiliki 100 rahmat. Allah ni dia telah menetapkan dia memiliki 100 rahmat. Satu rahmat ni Allah bawa turun satu je dekat muka bumi. Satu saja yang Allah bawa turun ke muka bumi. Yang satu itulah dikongsi oleh jin, dikongsi oleh manusia, dikongsi oleh haiwan dan serangga-serangga. Kita pernah tengok tak kucing dia macam dia sayang anak dia? Kita pernah tengok haiwan-haiwan sayang anak dia tak? Macam mana dia jaga anak dia. Kalau tengok cara kucing lahir kan, dia lahirkan anak dia, dia tutup anak dia, dia jaga anak dia, dia gonggong anak dia. Mana dia dapat kasih sayang tu? Mana dia dapat sayang tu? Rahmat Allah bawa satu turun. Kita ni ada orang anak dia ramai, kasih sayang dia tak pernah habis. Kalau anak 10, kasih sayang tak pernah macam anak ke-10 ni tinggal 10 je sayang. Tak ada. Termasuklah jin-jin dan haiwan. Satu je Allah simpan 99 nanti di hari akhirat. Yang 99 tu apa? Adakah Rahman ataupun adakah Rahim? Ini kita akan bincangkan. Lepas tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW bawa contoh. Nabi sebut tentang ni, Allah telah menjadikan satu rahmatnya. Satu Allah buat turun ke muka bumi, 99 Allah simpan di hari akhirat. Satu tu kata Nabi SAW, makhluk saling berkasih sayang sehinggakan seekor kuda mengangkat kakinya daripada memijak anaknya. Kita kalau tengok haiwan sayang pun kita rasa macam sayangnya dia pada anak dia, apatah lagi manusia. Okey, saya nak bawa satu hadis lain. Ni cerita ni menarik juga. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Umar Al-Khattab, ada satu ketika tu perang. Lepas perang ada tawanan. Kita tahu kan macam cerita pernah kita tahu kan baru ni sedang berlangsung pun Israel serang Hamas kan. Kita dengarkan dalam TikTok, dalam video-video orang Israel kata tentera Islam buat apa kepada orang perempuan dengan anak-anak. Dia lepas kan. Kan dia kata, kita dengar TikTok tu kan, kita dengar dalam media sosial kan, orang Israel cerita apabila tentera Islam masuk, Hamas masuk, dia tak apa-apa kan pun. Kalau orang Israel bom perempuan, bom orang yang tua, tapi orang Islam tak, dia lepaskan. Jadi setelah selesai perang, Nabi masa tu dengan para sahabat sedang menyaksikan seorang perempuan yang sedang cari-cari sesuatu. Anda bayangkan kalau perang kan. Jadi sebab Islam dia takkan bunuh perempuan, dia takkan bunuh anak-anak. Jadi
Nabi lepaskanlah. Rupanya perempuan ni dia sedang cari siapa? Dia cari anak. Mana anakku, mana anakku. Orang perempuan ni dia boleh hidup tanpa lelaki. Betul. Jadi dia ada Ada anak. anak-anak. Lepas tu lelaki dia kena faham. Betul tak? Jangan pisahkan dia dengan anak dia. Saya dah tukis. Tapi tak cerita panjang, sedih pula nanti. Berebut anak. Tak apalah, tu cerita kemudian lah. Tapi kalau dia boleh faham, insya-Allah lelaki tu boleh dia boleh berlapang dada. Okey. Perempuan ni dia cari anak dia. Mana anak dia? Mana anak dia? Dia jumpa anak ni, dia dakap anak dia, dia peluk, anakku. Lepas tu dia susukan. Kemudian Nabi SAW tengok, semua orang tengok ni, semua terpaku tengok perempuan tu. Lalu Nabi kata, Nabi dia bijak tau. Dia pandai menggunakan apa yang mereka jumpa. Nabi dia pandai, dia akan guna apa saja mereka nampak, dia guna untuk menyampaikan maklumat. Nabi kata kepada para sahabat, kau tengok perempuan tu, dia sedang buat apa? Nabi kata, apakah pandangan kamu jika perempuan itu kita minta dia lemparkan anaknya masuk dalam api? Apa agak jawab para sahabat? Sahabat dia kata, la wallahi. Para sahabat kata, sumpah demi Allah dia takkan buat. Tapi apa Nabi nak sampaikan dia? Kenapa Nabi tanya macam tu? Sebenarnya Nabi nak kata apa? Hujung Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya Allah. Kalau ibu itu pasti dia tak nak lemparkan anaknya masuk dalam api. Mana seorang ibu sanggup anaknya nyamuk pun ibu sanggup. Bangun malam buat susu, bangun buat, ibu dia sanggup buat apa pun demi anak dia. Kan dia panggil kasih yang tidak bertepi, kasih yang tak berbelah bagi. Jahat mana-mana pun anak dia tetap akan ngaku itu adalah anak dia. Betul. Nabi kata sesungguhnya Allah lebih mencintai, lebih mengasihi hamba-Nya daripada perempuan itu terhadap anak dia. Sebenarnya apa Nabi nak sampaikan? Apa Nabi? Allah ni kalau mak dia tak akan sanggup lemparkan anaknya masuk ke dalam api, Allah ni pun sebenarnya lebih tak nak masukkan hamba-Nya ke dalam api neraka. Sebab itu Allah hantar Rasul, Allah turunkan kitab-kitab. Kalau Allah nak masukkan kita dalam neraka ni, masuk dah kita ni. Betul tak? Allah Ta'ala kalau tak sayang pada kita, habis buat jahat petir sambar lah. Betul, ada tak buat jahat petir sambar, pok mati. Dalam ayat Quran memang Allah ulang banyak kali. Kalaulah Allah Ta'ala nak azab manusia ni, dosa-dosa yang kita buat ni tak ada seekor pun tinggal lah. Bahasa dia maksudnya tak ada satu pun yang tinggal. Tapi kenapa buat dosa, bagi lagi nyawa, kan? Bagi dosa, bagi lagi nyawa, buat dosa, Allah bagi juga rezeki, Allah hidupkan dia lagi, Allah buka pintu taubat. Allah buka taubat. Kita kalau manusia orang buat salah 2 kali, 3 kali, 4 kali, tiada maaf bagi. Kalau kita mungkin dah block, mungkin kita dah remove, mungkin kita akan unfriend. Kita memang tengok muka tak, aku tak nak dengar nama dia dah. Betul. Kan? Nyampahnya kita. Tapi Allah Ta'ala tak macam kita. Kau buat apa pun dekat Allah, tetap dia bagi dekat rezeki dia. Jadi kita naikkan dengan ramai-ramai nanti. Jadi sebab tu Allah tak nak orang masuk neraka. Tapi mungkin orang akan tanya, lepas tu kenapa dia cerita neraka? Sebenarnya Allah Ta'ala memang dah menetapkan, dia dah buat syurga, dia dah buat neraka. Kalau orang masuk neraka sebenarnya sebab apa? Pilihan sendiri. Sebab tu apabila orang masuk neraka, menunjukkan adilnya Allah. Okey. Sebab tu kalau kita belajar, Allah Ta'ala ni dia bagi banyak pintu-pintu ke syurga. Ada banyak. Saya dah tu nota tajuk 78 amal masuk 78 amalan masuk pintu syurga. Kita boleh masuk pintu syurga sebagai seorang isteri, boleh masuk pintu syurga sebagai seorang ibu, boleh masuk syurga sebagai seorang apa. Orang berhutang pun boleh masuk syurga. Orang membeli pun boleh masuk syurga. Allah bagi banyak jalan. Tapi kalau kau pilih masuk neraka juga,
Dia cakap anak, mak cakap banyak kali dekat kau. Kan, mak hantar kau belajar, mak hantar kau agama, mak ajar wajib. Tapi kalau anak tu buat pilihan juga, apa kita boleh buat? Tapi mak tetap doa kan. Lepas tu Allah hantar Rasul. Rasul pula bukan Rasul yang macam kita tegur sekali, dengar sudahlah. Kan? Orang pula kutuk dia, tapi Rasul tetap doa. Maknanya Allah hantar Rasul yang dia ni kalau boleh nak orang masuk Islam, sampaikan Nabi ni pusing sedih dia. Dia punya nak bagi tolong umat dia tu. Sampaikan kalau kita belajar tentang rahmatnya Nabi ni, dia tahu kan Nabi diutus bawa rahmat kan. Boleh faham karakter Nabi tu, nanti akan faham tentang Allah Rahman. Allah Rahman, bayangkan yang buka pintu taubat ni banyak ruang. Patut kita baca Quran. Orang yang kena Allah azab ni macam kaum Nuh, berapa ratus tahun baru Allah turunkan air hujan daripada bumi gabung dengan air langit. Berapa ratus tahun? 950 tahun. Kalau kita ni, kalau kita dakwah orang ni, kau ni dah memang beban sangat, dah macam go to hell lah macam tu kan. Allah Ta'ala tak, dia bagi seorang Rasul. Bayangkan, kenapa Allah hantar Rasul macam tu? Maknanya Allah sayang kepada umat kaum Nuh tu. Boleh je Allah kata, no, cukup, setahun cukup, nak aku turunkan hujan. Tak. Bahkan yang minta turun air hujan tu, Nuh yang minta. Dia kata, ya Allah, kau bantulah aku ya Allah. Sebab tu Nuh, dia rasa bersalah sangat dia di akhirat apabila orang minta syafaat dia. Bayangkan, Allah bagi peluang sebanyak 950 tahun kepada umat Nuh untuk dia jadi orang yang baik. Maksudnya sayang tak Allah? Sayang. Tapi apabila mereka telah memilih jalan untuk, akhirnya Allah telah tetapkan satu keputusan, kena azab. Cuma beruntung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni Allah tak azab pada ketika itu. Sebab tu Allah hantar Nabi. Nabi macam mana Nabi punya rahmat? Kalau orang duk puja-puja Nabi, kalau orang boleh kata Nabi begini, sebenarnya anda lebih kena memuja Allah. Sebab Allah yang hantar Rasul. Rasul dia punya sayang Kalau kita cerita Rasul, kita akan ingat Allah tu sebab Allah yang hantar Nabi. Allah memilih manusia dia sifat sayang macam tu. Sebab tu kalau tengok kisah Nabi kan, Nabi dia kata macam ni, semua Nabi ni dia ada satu doa. Doa semua mustajab. Nabi kata setiap Rasul Allah bagi dia satu doa, kalau dia doa tu mustajab. Semua Nabi-Nabi dah guna dah. Tapi Nabi tak guna doa tu. Kalau kita Allah bagi satu doa, confirm mustajab, nak tak guna doa tu? Dia banyak hajat ni. Banyak hajat ni kan. Allah dia tahu hajat kita betul. Ya, aku mesti gunalah, nak apa? Nabi SAW dia tidak gunakan doa tu. Dia simpan doa tu untuk memberikan syafaat nanti di hari akhirat untuk umat. Dia simpan doa tu, sedangkan dia kan orang bunuh dia. Orang pernah boykot dia 3 tahun tak makan apa-apa. Orang pernah jerut leher dia. Perang kan, patutnya Nabi boleh guna portion doa tu. Tapi Nabi nak simpan untuk tolong bagi syafaat kepada umat yang di akhirat. Sayang. Kalau anda boleh faham yang itu, kalau kita boleh faham Nabi punya sayanglah Nabi ni, itu yang keluar sifat Nabi dekat 2 ayat terakhir surah At-Taubah tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Kalau boleh faham ayat tu, kita tahu sifat Nabi kan. Dia sanggup buat apa sahaja untuk umat dia suka beriman dan sebagainya. Maka kita akan fikir, siapa yang hantar dia? Siapa yang utus dia? Maknanya sayang Nabi itu sebenarnya siapa yang bagi? Allah. Maknanya Allah tu sayang pada kita. Dia hantar Rasul. Sebab tu Bani Israel, kenapa Allah declare dia orang yang sangat dimurkai, al-maghdub dalam surah Al-Fatihah tu sebab apa? Kan kata ghairil maghdubi. Kenapa Allah murka sangat dekat orang Bani Israel? Bani Israel yang macam-macam dapat nikmat dah banyak dah. Sebab itu orang Israel sekarang, Yahudi yang Zionist ni, sebenarnya mereka mempunyai sifat satu, mereka meyakini mereka adalah manusia yang terbaik. Memang dalam Quran Allah sebut macam tu.
Tapi bukan terbaik untuk setiap zaman. Terbaik dia terikat dengan ketaatan. Rasul yang paling ramai Allah hantar adalah Bani Rasul Allah hantar Rasul. Tapi ada yang sanggup bunuh Rasul. Okey. Jelas setakat ni untuk kasih sayang Allah SWT. Allah ingat, Allah kasih sayang Allah lagi tidak bertepi. Kalau kita kata saya tidak ada sedikit pun dapat balas jasa ibu. Ada satu sahabat ni dia dukung mak dia keliling tawaf. Mak dia tawaf dukung mak. Lepas tu dia mengadu kepada Nabi ke kepada Umar. Dia kata, adakah aku telah balas jasa mak aku? Dia kata tidak, walaupun sedikit. Tapi kita terlupa yang mak kita tu Allah yang beri. Maknanya Allah tu yang lebih sayang kepada hamba. Okey? Itulah di antara ringkasan lah. Minggu depan kita kena sambung siri 3, perbincangan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan penonton lebih nampak lagi tentang Ar-Rahman. Maknanya Allah Ta'ala sayangnya dia menyediakan kita ruang dan peluang untuk jauh daripada neraka. Dia bagi kita masuk syurga. Kalau Allah tak ada sifat rahmat, habis dosa-dosa kita ni kan. Tapi Allah buka peluang kan. Taubat. Tapi kita lepaskan peluang. Semoga-moga daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita boleh habis lagi, kita akan bincang di sudi ketiga sebab kita pun dah sejam dah. Dah dekat sikit lagi, ada beberapa minit lagi. 11.38. Ada apa-apa soalan? Yang ikut di TikTok kita, kita ada yang like saja, yang like lah, tapi dia tak view panjang lah. Ada dekat 6.0k yang live. Masya Allah. Dan yang ikut live kita daripada mula ada 140 lebih. Jadi